Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, apa khabar semua? Diharapkan semua berada dalam keadaan sihat dan walafiat. Dan juga untuk video kali ini, kita masih lagi dalam MPU 21032 iaitu kursus penghayatan etika dan peradaban. Dan kita sudah masuk minggu yang ketujuh di bawah tajuk pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional. Bila kita sebut berkaitan dengan ICT ini, seperti mana semua sedia maklum, perkataan ICT ini semua pernah dengar. Perkataan ICT semua pernah dengar, iaitu Information Communication Technology. Yang dahulunya kita dapat kenali ataupun tahu ianya adalah apa? Ianya adalah Information Technology. Okay, lepas tu dia berubah menjadi ICT, Information Communication Technology. Baik, untuk topik ini kalau kita lihat sinopsisnya adalah sebagai apa? Pembinaan Kesepaduan Nasional. Iaitu sekaligus yang disebut sebagai peradaban majmuk Malaysia sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi semasa, iaitu of course ICT. Hari ini kita hidup dalam keadaan yang penuh dengan kecanggihan teknologi dan kita berada dalam zaman ICT. Iaitu kita boleh tengok dalam bentuk apa? Bentuk internet, digital apps. Lepas tu kita ada media sosial seperti Facebook, Instagram dan berbagai-bagai lagi gram je lah, kilogram dan sebagainya lah. Dan banyak lagi tapak digital yang ada sekarang. Sampai kan sekarang ni nak shopping pun semuanya di hujung jari. Kan, lapak ayam KFC, ayam KFC. Kan, buka apps dan order, kemudian tengok boleh tak delivery. Sekarang ni ada delivery free. Tapi tak tahu rasanya semalam dah habis. Okey, baik. Dan berkaitan dengan ICT ini, dia bukan setakat berkumpul pada sesetengah orang, tapi ke semua orang, setiap lapisan masyarakat, setiap lapisan generasi, bukan setakat di Malaysia, tapi all over the world, seluruh dunia. Dan satu lagi kalau kita lihat, ICT ini merapatkan jurang komunikasi. Ya, merapatkan jurang komunikasi seperti mana yang kita hadapi sekarang ni. Kita ikutkan sekarang ini, kita tidak bersemuka. Dan disebabkan ICT ini menyebabkan apa yang saya nak sampaikan kepada pelajar-pelajar sekalian ketika ini, dan pelajar-pelajar dapat menerima, mendengar, melihat dan memahami apa yang saya nak disampaikan disebabkan apa? Kecanggihan ICT. Sekiranya kita lihat ataupun kita bayangkan tidak ada kecanggihan ICT ini, tak tahulah apa nak jadi kan. Boleh jadi lambat maklumat itu untuk sampai. Sesuatu perkara itu sukar untuk kita fahami dan nak selesaikan perkara-perkara tersebut. Jadinya pelajar-pelajar sekalian, kalau kita lihat ICT ini first merapatkan jurang komunikasi. Yang kedua, kita tengok perkara-perkara ini sekiranya tidak ada institusi yang mengawal perkembangan ini, dia akan menjadikannya seperti apa? Digital jungle. Dan jadi serentak dengan itu, ICT boleh jadi kawan ataupun lawan. Ya, satu boleh jadi kawan, satu lagi boleh jadi lawan. Boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Dan ia juga boleh, satu lagi perkara boleh membina dan juga satu lagi menghancurkan. Menghancurkan diri kita, dan bukan setakat diri tapi malah melibatkan dunia ini juga boleh hancur. Jadi dengan berleluasanya fake news, berita-berita palsu melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, dan ini adalah contoh yang sangat dirisaukan oleh kerajaan dan juga orang awam. Bayangkan kalau orang yang melakukan perkara itu adalah orang yang kita percaya. Adakah kepercayaan itu akan masih wujud terhadap orang tersebut ataupun kita dah hilang kepercayaan? Nak bina kepercayaan sangat-sangat sukar, sangat-sangat susah, tapi nak hilangkan kepercayaan sangat mudah. Jadi kita kena elakkan diri kita terbabit bergelumang dengan fake news. Dan lagi, apabila kita lihat kefahaman mengenai etika dalam penggunaan ICT yang tidak bercanggah dengan peradaban di Malaysia ini sangat diperlukan oleh semua pihak. Sangat-sangat diperlukan oleh semua pihak. Jadi kupasan mengenai pro and cons mengenai ICT, budaya digital dan disiplin dalam kalangan pengguna ICT perlulah kita wacanakan. Jadinya, pelajar-pelajar sekalian,
Untuk topik yang ketujuh ini, kita akan memahami ICT sebagai penggerak kesepaduan nasional di Malaysia. Okey, kita akan tahu ICT ni macam mana nak gerakkan kesepaduan nasional. Macam mana nak gerakkan kita ni yang hidup berbagai kaum, berbilang bangsa, agama ini, nak jadikan negara kita ni sebagai rakyat yang bersatu padu. Baik. Jadi untuk hasil pembelajaran topik yang ketujuh ini, kita akan lihat yang pertama, menguraikan hubungan manusia dan teknologi. Yang kedua, bincangkan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Yang ketiga, menganalisis isu semasa ICT di Malaysia. So, anda akan masuk ke dalam topik ini dan akan melihat satu perkara dengan sedikit mendalam. Okey, baik. Dan kandungan topik ini semuanya ada 5 dan hari ini kita akan lihat satu sahaja, iaitu evolusi. Evolusi pengglobalan. Pengglobalan teknologi. Jadi dia hubungan manusia dan ICT, etika dan peradaban dalam penggunaan ICT, tapak pengukuhan kesepaduan nasional dan yang kelima, isu semasa ICT. Baiklah, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Okey, kita tengok subtopik yang pertama, evolusi dan pengglobalan teknologi. Apakah yang dimaksudkan dengan evolusi? Apakah yang dimaksudkan dengan pengglobalan teknologi? Dua perkara yang akan kita lihat di sini. Yang dimaksudkan dengan evolusi ini adalah perubahan yang berlaku. Dan perubahan itu semakin baik. Bayangkan dahulunya kalau kita lihat yang pertama dalam bidang pertanian dan juga pemakanan. Kalau masih lagi tidak menggunakan ICT, tidak menggunakan teknologi, apa yang akan berlaku? Sudah tentu perkara yang akan berlaku, kita tidak akan grow. Maksud dia, pertanian itu tidak akan bangun. Teknologi dari sudutnya masih lagi menggunakan teknologi yang lama. Mungkin orang tanam padi dengan cara yang lama, gunakan kuku kambing, bukan kuku daripada seekor kambing tu. Peralatan itu bernama kuku kambing. Tapi kalau hari ini orang menggunakan apa? Orang menggunakan, para pesawah menggunakan apa? Jentera. Dan akan datang ini boleh jadi sampai apa? Hanya kontrol saja, kawal saja di telefon dengan menggunakan apps dan jentera akan bergerak dengan sendirinya. Dan sebagai contoh kalau kita lihat di sini, yang kedua ini di sudut pembinaan. Di sudut pembinaan. Jadinya kalau kita lihat pembinaan ini, apa yang berlaku kepada pembinaan ini adalah apa? Kalau dulu nak lihat pandangan atas, iaitu pandangan pelan, kita terpaksa naik ke atas dan nak tengok macam mana progres yang ada ketika itu. Tapi sekarang ini hanya menggunakan peralatan yang bernama, makhluk ini adalah drone. Yes, drone. Drone sangat-sangat membantu. Even dalam sudut pertanian pun lihat drone. Nak orang kata apa? Nak bajakan, nak semaikan baja juga menggunakan drone. Kan kita just kita just control saja device yang ada kepada kita. Lagi apa lagi? Berkaitan dengan pengangkutan. Sekarang ini kita dapat detect pergerakan pesawat, pergerakan bas, pergerakan trailer yang mana terlibat dalam logistik dan sebagainya. Boleh kita dapat kena pasti, di manakah lokasi-lokasi terkini. Disebabkan apa? Menggunakan sistem GPS. Dan perkara-perkara ini kalau kita lihat dari sudut teknologi maklumat, teknologi komunikasi dan juga media, sekarang ni kita berada ataupun kita sekarang ni menggunakan media dalam pembelajaran. Kita nak lihatkan pelbagai perkara, nak tonton rancangan TV, nak apa lagi, nak dapatkan pelbagai maklumat. Ini semua ni sangat-sangat bantu. Dan yang sangat terkini sekarang ini adalah AI dan juga IoT. Artificial Intelligence, kecerdasan buatan dan juga Internet of Things. Internet of Things. Bayangkan, kalau kita lihat AI ini, apa yang berlaku? Gambar kita ini, contoh macam kita gunakan Facebook. Bila ambil saja gambar, Facebook boleh detect muka kita adalah nama apa, siapakah pemilik muka tersebut. Dan ini yang berlaku pada zaman hari ini. IoT, Internet of Things sebagai contoh. Kita nak kontrol satu-satu perkara hanya menggunakan
di hujung jari saja dengan menggunakan device kita. Bayangkan kita nak balik rumah kita. Kita dah boleh onkan aircon dekat rumah kita supaya balik saja, masuk saja dalam rumah, aircon dah menyejukkan rumah kita. Dan sampai tahap tu, teknologi yang ada sekarang. Kalau kita nak lihat lebih advance lagi, kita boleh tonton filem-filem Hollywood yang mana itulah teknologi yang mereka sedang terokai dan juga sudah terkehadapan. Okey, baik. Jadi bila kita lihat evolusi konsep ICT ini, Information Communication Technology, teknologi maklumat dan komunikasi ini melibatkan beberapa perkara, contohnya komputer, internet dan juga smartphone. Jadi kalau kita lihat komputer ini, dulu komputer ni sangat-sangat besar saiz dia. Kemudian semakin lama semakin compact dan menjadi kecil. Okay. Dan dihubungkan pula dengan internet dan dihubungkan pula dengan smartphone. Smartphone ini merangkumi komputer dan juga pelbagai aplikasi yang ada dalam tu. Kita boleh katakan smartphone itu, situlah komputer, situ dah ada kalkulator, situlah ada kamera, situlah ada permainan video. Kalau kita ikutkan, nak jadikan smartphone ini, dia perlukan pelbagai device-device yang lain yang berasingan. Kita kena ambil komputer, kita kena ambil kalkulator yang berasingan, kita kena ambil kalau yang jenis main game, kita nak kena ambil pelbagai perkara yang lain lagi, boleh jadi scanner dan sebagainya. Ini disebabkan apa? Evolusi ICT dan menyebabkan kita pada hari ini sangat-sangat rapat, menghubungkan antara kita, iaitu media sosial. Contoh seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan juga yang kita gunakan sekarang ini ialah YouTube. Jadinya, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, kalau kita lihat evolusi teknologi dan ICT di Malaysia ini menyebabkan apa yang berlaku ini. Dalam bahagian pertama, Rukun Negara 31 Ogos 1970, kemerdekaan Malaysia yang ke-13, membina masyarakat progresif yang akan menggunakan teknologi sains dan juga moden. Dan ini memang selari dengan hasrat kerajaan kita menerusi Rukun Negara yang mana menggariskan masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk ini mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat, mempunyai ataupun memelihara cara hidup yang demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil dengan di mana kemakmuran negara dapat dinikmati secara adil dan juga sama, membentuk sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan. Maksud liberal ini terbuka terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Kan kita ni kebudayaan yang sangat-sangat pelbagai dan kita boleh menerima. Tapi yang liberal dimasukkan kat sini, dia mesti terbuka dan dalam masa yang sama ada had dia, ada limitasi dia. Dan juga membina masyarakat, sebuah masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Jadi, kalau kita lihat evolusi ICT di Malaysia ini, dimulakan oleh seorang ahli akademik dan juga jurutera yang bernama Dr. Muhammad Awang lah yang memulakan idea untuk menghubungkan Malaysia ini dengan dunia menerusi internet, dan ianya bermula di Makmal Universiti Malaya. Mula-mula melibatkan hubungan di antara universiti dan juga dikenali sebagai Rancom dan akhirnya ditubuhkan jaring. Jaring ini adalah penyedia internet mula-mula di Malaysia. Selepas jaring barulah ada TMNet dan juga penyedia-penyedia internet yang lain sekarang dah tak dikenali sebagai TMNet, Unify dan sebagainya. Baik, jadi pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, apa yang kita dapat lihat dalam tajuk evolusi ICT terhadap peradaban di Malaysia ini, kita dapat simpulkan ICT satu realiti kehidupan. Memang satu realiti. Dan macam mana kita nak gunakannya, mestilah gunakan dengan cara yang terbaik sebab kita adalah ejen kebaikan dan kita jangan salah gunakan dan perlu dipelajari, dikuasai dan dimanfaatkan untuk kebaikan manusia. Jangan bagi alasan tidak tahu. Sebaliknya kita kena aktifkan bagaimana aku nak tahu dan kita perlu uruskan dengan beretika dan menerujui peradaban manusia pada masa hadapan khususnya di Malaysia. Okey, pelajar-pelajar sekalian,
Okey, setakat itu sahaja. Terima kasih dan jumpa lagi di lain-lain kelas kita, lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selepas ini ada soalan pengukuhan untuk anda.